semua pelajar-pelajar saya. Okay, hari ini kita akan sambung bab 7, 7.2 Warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okay, sebelum ni kita dah belajar keempat-empat negeri ni kan. Macam mana negeri-negeri ni dapat sultan. Okay, macam mana negeri-negeri ni daripada tak ada sultan, dah ada sultan, dah ada raja. Asal usul masing-masing kita dah belajar sebelum ni. Macam mana sultan-sultan ni menaikkan negeri masing-masing, kan? Okey, so hari ni kita akan tengok warisan dia pula. Sistem pemerintahan dia dari segi macam mana nak lantik raja, dari segi agama macam mana dekat negeri-negeri ni, okey? So saya kecilkan sikit muka saya. Okey. Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor ni masing-masing dia ada keunikan warisan masing-masing. Okey, dari segi sistem pemerintahan kita tengok satu-satu. Sistem pemerintahan, raja punya pemerintahan tu macam mana? Apa yang kita nak tengok? Okey. Kita tengok Kesultanan Pahang. Macam mana mereka ni menjalankan sistem untuk mendapatkan raja yang baru, sultan yang baru. Mengamalkan sistem pewarisan tahta. Waris ganti tu maksudnya siapa yang ganti selepas raja lah, selepas sultan tu siapa yang jadi sultan. So kita gelar sebagai Tengku Mahkota. Ni dekat Pahang pelantikan sultan juga atas persetujuan Jumaah Pangkuan Diraja Negeri. Okey, dekat Pahang juga dia ada sistem pentadbiran pembesar 4, 8 dan 16. Sama macam Melaka. Ni semua pasal Pahang ni semua kan ada daripada Sugalu Kesultanan Melayu Melaka kan. Ingat tak? Kita dah belajar sebelum ni. Okay, so mereka punya pembesar-pembesar berempat ni, dia ada nama-nama dia. Orang kaya Indra Syahbandar, orang kaya Indra Segara, orang kaya Pahlawan, orang kaya Indra Perbajalai. Itu Pahang. Perak pula sistem penggiliran. Yang tadi tu sistem perwarisan tahta kan. Yang ini sistem penggiliran. Dewan Negara Perak bertanggungjawab untuk pilih dan lantik sultan. Diikut sistem penggiliran, dia ada susunan dia macam tangga. Boleh tengok dekat sini. Okay. Atas sekali sultan, bawah sultan raja muda, raja dihilir, raja kecil besar, raja kecil sulur, raja kecil tengah dan raja kecil bongsu. Itu yang paling last lah. So selepas sultan ialah raja muda. So bila sultan dah mangkat atau apa-apalah sakit ke apa, raja muda yang akan ambil alih. Sistem penggiliran mereka guna. Mereka pun ada pembesar 4. Sama juga macam Pahang tadi. Dia pun ada nama-nama dia lah, nama-nama pembesar dia lah. Orang kaya apa, orang kaya itu, orang kaya ini. Awak boleh baca ya. Okey, Terengganu. Sama macam Pahang tadi. Sistem perwarisan tahta. Waris ganti dia ataupun waris yang menggantikan sultan itulah digelar yang di-Pertuan Muda. Walau bagaimanapun, Dewan Pangkuan Diraja berhak untuk memilih dan melantik sultan. Apa-apa pun masih ada pihak yang kedua lah, iaitu Dewan Pangkuan Diraja untuk nak pilih dan lantik sultan ni. Okey, Jumaah yang dalam Dewan Pangkuan Diraja tu kita kenali sebagai ahli al-hal wa al-akad. Ataupun maksud dia ahli yang memilih dan menjadikan raja. So mereka ni juga bertanggungjawab untuk melantik raja, memilih raja. Okey, pemerintahan kerajaan negeri ni dijalankan bersama-sama dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okey, Selangor pun sama, sistem pewarisan tahta. So basically semua keempat-empat negeri ni sama ke sistem pemerintahan dia? Kebanyakannya sama kecuali Perak tadi kan. Perak dia guna sistem penggiliran. Pahang, Terengganu dengan Selangor guna sistem yang sama, iaitu sistem perwarisan tahta. Okey, kat Selangor pula waris ganti sultan tu digelar raja muda. Pelantikan sultan juga atas nasihat Dewan Diraja. So setiap negeri ni dia ada dewan-dewan dia lah, ahli-ahli jumaah dia. Dewan Diraja pun sama, bertanggungjawab membantu dan menasihati sultan. Antara anggota dewan-dewan ni ialah Raja Muda, Tengku Laksmana, Tengku Bendahara. Okay, next.
So, okay, sikit sistem pembesar 4 lipatan yang diamalkan dalam Kesultanan Melayu Melaka turut diwarisi. Tu yang kita cakap tadi, kita punya tajuk tadi, warisan. Diwarisi daripada Melaka turun ke negeri-negeri, keempat-empat negeri ni, Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Namun sistem-sistem ni, pembesar 4 lipatan ni disesuaikan mengikut keperluan negeri-negeri masing-masing lah. Walaupun nama tu ditukar sikit, tapi basically dia punya asas tu adalah sama. Okay, ini warisan dari segi agama pula. Kebanyakannya sama je. Kesultanan Melayu Melaka terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam. Okay, tradisi keagamaan ni diwarisilah oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Islam tetap menjadi agama utama di setiap negeri-negeri ini. Malah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia sebagai agama persekutuan. Agama utama lah, agama rasmi. Sampai sekarang. Walaupun negara kita berbilang kaum, berbilang bangsa dari dulu, tapi agama rasmi kita adalah agama Islam. Okay, keutamaan agama Islam ni dalam kita tengok keempat-empat negeri ni, Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor ni, kita boleh lihat dengan jelas tentang agama Islam ni. Contohnya, Sultan adalah ketua agama. Okay, macam kita Agong. Agong tu Sultan lah kan, adalah ketua agama. Okay, institusi agama penting. Dan orang-orang yang menyandang gelaran di dalam jawatan di dalam institusi agama ni biasanya adalah mufti, kadi dan jabatan agama Islam. Mereka ni dihormati. Institusi kesultanan mempunyai ikatan rapat dengan institusi agama. So, kesultanan ni, istana dengan agama ni memang mempunyai hubungan yang sangat rapat lah. Sebab biasanya tokoh-tokoh Islamik ni yang akan menasihati juga sultan-sultan kita. Kalau ada apa-apa yang macam sultan ni, dia nak minta rujukan ke, nak minta nasihat ke, akan minta kepada institusi agama lah. Okay. Sultan juga bertanggungjawab dalam mendaulatkan syiar Islam. Okay. Next. Perundangan. Undang-undang pun digubal bagi mengawal kehidupan bermasyarakat. Macam dekat dulu Melaka dia ada hukum kanun Melaka. Hukum kanun Melaka ni lah yang jadi asas kepada semua kelahiran undang-undang bertulis negeri-negeri yang lain-lain. So, bangga tak? Melaka ni dihasilkan banyak benda yang pertama sekali. Okey. Contohnya kita boleh tengok dekat sini, hukum kanun Pahang, Undang-Undang 99 Perak. So, warisan hukum kanun Melaka ni terbukti dalam fasal-fasal berhubung peraturan dan larangan Islam, kekeluargaan Islam, jenayah, hutang piutang dan hukuman jual beli. Okay, ini contoh hukum kanun Pahang lah. Dekat Pahang lah, dia ada 92 fasal. Tengok balik, hukum kanun Melaka ada berapa fasal? Undang-Undang Laut Melaka ada berapa fasal? Undang-Undang 99 Perak. Ni ada 99 soalan dan jawapan. Okay. Next, ada istiadat. Selalu kat sekolah, topik ni memang best sekali kalau kita belajar dalam kelas. Tapi tak apa, saya terangkan secara detail juga. Okay, ada istiadat ni aturan dan perbuatan yang kita dah lazim lakukan sejak sekian lama. Dia ada banyak upacara-upacara kan. Okay, ada istiadat ni adalah identiti dan keunikan warisan Kesultanan Melayu. Semua kesultanan ni memang kaya dengan adat dan upacara. Jadi kita akan tengoklah satu-satu apa yang ada dekat ada istiadat istana. Okey, adat keputeraan. Contoh adat-adat keputeraan ni ialah melenggang perut ketika berusia 7 bulan untuk membetulkan kedudukan bayi di dalam perut ibu bagi memudahkan proses kelahiran. Ni biasa kita lakukan kepada ibu-ibu yang sedang mengandung lah. Yang dah mengandung 7 bulan, nanti mereka akan buatlah upacara melenggang perut. Tak ada apa sangat pun. Bayi diperdengarkan azan sebaik saja dilahirkan. Yang ni kita pun, yang bukan raja, yang bukan putera raja, yang bukan istana pun buat juga yang samalah, yang beragama Islam kan. Bercukur apabila putera atau puteri tu berusia 7 hari. Bercukur, dia cukur rambut dia.
Berendoi, iaitu meletakkan bayi dalam buaian macam dalam gambar tu, dan diperdengarkan alunan marhaban. Marhaban ni macam alunan-alunan zikir-zikir lah, ayat-ayat suci Al-Quran. Adat perkahwinan, yang ini pun saya rasa kebanyakan ni sama je macam walaupun kita yang bukan orang-orang istana ni, orang-orang raja, orang-orang kerabat diraja ni, kita punya adat pun sikit lebih kurang je dengan mereka. Cuma mereka ni lagi meriah lah. Okay, majlis perkahwinan diraja ni dia ada proses, ada istiadat yang tersusun. Antaranya mesti kena merisik dulu, lepas tu meminang, bertunang, berinai besar, khatam Al-Quran, pernikahan, dan bernikah bersanding pula, tepung tawar. Tepung tawar tu macam biasa awak tengok pengantin bersanding, lepas tu mak bapak semua ataupun kaum keluarga tepung tawar ni rinjis-rinjis kan, air mawar, bagi bunga telur. Macam kita sekarang ni pandemik tak dapat lah nak tengok benda tu semua. Kahwin pun dekat masjid je, nikah pun dekat masjid sekarang kan. Kalau kita dah habis pandemik, kita punya dah boleh buat majlis besar-besaran, kita boleh tengok lah balik semua-semua majlis-majlis ni. Okay, kemudian santap beradab. Santap tu lepas kita dah dekat atas pelamin, kita santap lah dengan pengantin, dengan keluarga terdekat. Makan. Santap beradab tu makan. Bersiram di atas panca persada. Dia upacara bersiram lah dengan air-air bunga kan. Okay, istiadat pemakaman ini kalau ada sultan ataupun kerabat diraja yang mangkat biasanya sultan lah ni, tempoh berkabung bergantung pada pihak istana. Berkabung ni contohnya kalau sebuah negeri tu sultan dia mangkat tu meninggal lah, mangkat, so semua aktiviti akan dihentikan dalam beberapa hari. Tu bergantung kepada pihak istana. Pihak istana akan memberikan sedekah kepada rakyat dalam tempoh berkabung. Kemudian unsurnya disediakan untuk mengangkat jenazah ke tempat pemakaman yang dikenali sebagai seraja diraja. Okey, setelah jenazah dimakamkan, nobat tidak akan dimainkan untuk tempoh tertentu. Kenapa? Yalah sebab nobat kan alat muzik. Takkanlah waktu ada kematian kita nak main alat muzik pula kan, tak sesuai. Okey, itu adat istiadat Dah habis itu, okey, persuratan. Ini aktiviti persuratan lah, macam batu-batu bersurat. Awak boleh tengok lah, ada hikayat faham, kitab tip, baca semua ni, sastra rakyat. Bukan saya suruh awak baca buku-buku hikayat ni, saya suruh awak baca penerangan dekat sini, siapa yang tulis setiap karya-karya ni. Berkembanglah aktiviti persuratan. Ekonomi. Kegemilangan sistem ekonomi Kesultanan Melayu Melaka ni telah diteruskan oleh keempat-empat negeri ni sehingga membawa kepada kemakmuran kesultanan masing-masing. Okey, ada 3 faktor, 3 tajuk besar dia lah. Okey, pelabuhan. Aktiviti perdagangan dijalankan melalui pelabuhan. Yang ni kita pun tahulah, orang dulu-dulu kan nak berniaga import ekspor semua dekat pelabuhan menggunakan pengangkutan air. Okay, kedudukan Perak dan Selangor memiliki kelebihan penduduk yang strategik di Selat Melaka. Okay, pelabuhan ini dia cerita pasal pelabuhan-pelabuhan yang ada lah pada waktu ni dekat keempat-empat negeri ni. Saya nak awak baca. Okay, mata wang pun sama, dia bagi tahu apa jenis-jenis mata wang yang wujud pada waktu ini dekat keempat-empat negeri ni. Okey, mata wang pitis, mata wang tampang, ada macam-macam lah. Okey, next, ekonomi sara diri dan jual beli. Ekonomi sara diri ni maksudnya kita tanam, kita makan untuk sara diri kita. Kalau ada lebih baru kita jual beli. Seperti pertanian, peternakan, perlubungan, mengutip hasil hutan dan perikanan untuk tampung keperluan harian kita. Dan lebih tu baru dijual. Macam saya cakap tadi lah. Perlubungan biji timah adalah kegiatan ekonomi yang utama dekat Selangor dengan Perak. Selain itu mereka adalah tanaman-tanaman sampingan seperti buah-buahan dan sayuran. Mereka tanam padi juga. Dekat Perak, pengusaha utama hasil hutan adalah rotan, sumbu badak dan kayu kayet, lada hitam dan pelumbungan emas. Okey, kita dah habis dah bab 7.
Okey, nampaknya dah habis. Saya nak awak buat nota, sambung buat nota ya. Sila tengok saya punya video ni. Tengok sampai habis, silalah tengok, jangan skip-skip. Kalau tak nanti awak tak faham. Okey, saya harap kalau ada soalan boleh tanya dalam grup, jangan segan-segan. Okey, so nanti next week kita akan sambung bab 8. Okey girls, terima kasih. Bye.